Salam sejahtera dan salam satu Malaysia saya ucapkan, dan Dr. Nafisa binti Ilham Hussein selaku pensyarah untuk kos SNF 3012 Falsafah Ilmu sepanjang sesi A211. Saya nama diberi ialah Aaron Ellie, anak Julis, memegang nombor matriks di 202010955843, menjalankan pentaksiran akhir untuk subjek falsafah ilmu. Dengan ini sekalung budi, saya akan teruskan dengan topik yang telah saya pilih, yang telah saya kaji dan yang telah saya kemukakan dengan rakan-rakan saya, iaitu diberi nama pembandingan teori kebenaran koherensi yang juga struktural paradigmatik. Baiklah, namun sebelum itu, untuk memukakan bicara, izinkan saya membawa pergi ke pengenalan apakah yang dimaksudkan dengan falsafah, apakah yang diberikan oleh falsafah kepada kita, dan juga apakah erti sebenar falsafah. Dan selepas itu kita akan pergi kepada falsafah ilmu, teori kebenaran koherensi juga, serta struktura paradigmatik dengan lebih jelas dan mendalam sekali. Jadi, apakah falsafah? Falsafah diberi nama daripada perkataan Greek yang kuno yang bermaksud filosofia, di mana filos diartikan dengan cinta dan sophia diartikan dengan kebijaksanaan. Maka disatukan maknanya membawa erti kepada cinta terhadap kebijaksanaan, iaitu dalam terma bahasa Inggeris love of wisdom. Perkataan sinonim falsafah ialah kepercayaan, ideologi, konsep, sikap ataupun pegangan sesuatu kumpulan. Definisi falsafah secara amnya merupakan pengkajian umum yang merujuk pada asas mengenai hakikat sesuatu realiti, kewujudan atau kejadian, ilmu, pengetahuan, nilai, akal, minda, dan bahasa. Teori kebenaran koherensi dan struktural paradigmatik dapat dipelajari dalam topik epistemologi yang berada dalam falsafah ilmu, yang mengkhususkan pengkajian tentang ilmu dan sistematik pengetahuan. Apakah itu teori kebenaran koherensi? Koherensi didefinisikan sebagai penyataan yang dianggap benar bila ia bersifat koheren atau konsisten dengan penyataan-penyataan sebelumnya yang dianggap benar, manakala struktura paradigmatik didefinisikan sebagai kebenaran yang berkait dengan paradigma maupun penglihatan daripada perspektif yang berbeza dalam satu kumpulan yang telah diyakini dan diterima logik akal secara pemikiran secara rasional dan gerakan hati individu. Setiap ilmu yang dipelajari dan dihayati mempunyai makna masing-masing dan mempunyai teori maupun pemikiran yang waras, dapat memperolehi ilmu tersebut dan mengadaptasikannya kepada lebih baik untuk dijelaskan kepada generasi baru dalam memberikan daya pemikiran yang lebih rasional semasa menghadapi masalah dalam mencari ilmu baru untuk digunakan sepanjang menjalani kehidupan masa kini. Baiklah, kita akan pergi kepada pengujahan untuk teori kebenaran koherensi. Teori kebenaran koherensi ialah penyataan yang seakan benar, tapi bila ayat disebut bersifat koheren ataupun konsisten dengan penyataan yang sebelumnya dianggap benar, dikenali juga dalam terma Inggrisnya coherent theory of truth, melambangkan mencari dan menyelidik kebenaran dalam suatu ayat. Penggunaannya memainkan peranan seperti induktif dan deduktif kepada penyelidik ayat dalam memastikan kenyataan yang diberikan ialah benar dan tepat untuk dikeluarkan kepada masyarakat demi diterima baik dari segi akal dan pemikiran manusia ketika ini. Penyataan-penyataan berikut
dikatakan benar apabila ada keruntutan di dalamnya. Artinya penyataan ini satu tiada pertentangannya secara logika dengan penyataan yang dilampirkan dalam membina kesimpulannya hukum dan benar. Namun ayat tersebut haruslah bersifat konsisten untuk mengekalkan makna pernyataan. Menurut pandangan filosofi barat iaitu A.C. Ewing berpendapat bahawa koherensi yang sempurna mempunyai akal fikiran yang tak mampu dicapai oleh pemikiran manusia ataupun dibincangkan dalam pendapatan lain yang menjerumus kepada pemikiran tersebut. Maka teori ini memberikan kebenaran yang bersesuaian dalam sesuatu penyataan dan penyataan lainnya yang kukuh dan diketahui, diterima dan diakui penglibatannya sebagai benar. Contohnya, semua segitiga mempunyai sudut 180 derajat. Pembaris ini mempunyai segitiga. Jadi, jumlah sudut pembaris ini adalah 180 derajat. Kesemua penyataan yang benar, namun penyataan yang menyangkalkan ideal disebabkan kesimpulan yang diberikan mengukuhkan penyataan tersebut dengan lebih kuat. Walau bagaimanapun, ini tidak mencadangkan agar kita membuang pemikiran atau kebenaran asal tanpa menyiasatnya dahulu. Apabila wahyu atau tanggapan baru tiba di hadapan kita dan terbukti benar, maka ia memerlukan penilaian semula untuk konsep-konsep berikutnya. Maka teori berbeza yang menyebabkan perubahan penting ini menjerumus ke dalam pandangan Kopernikan, iaitu alam semula jadi dan teori evolusi. Dalam biologi, teori ini telah memberikan keselarasan dan ketekalan tambahan dan ia menerangkan fenomena yang dapat dijelaskan sebelum ini. Dan juga dapat memberikan pandangan yang digunakan oleh Aholia Ottoli, cendekiawan Indonesia, berpendapatan kebenaran sempurna mempunyai empat makna untuk dipahami ilmu kebenarannya, di mana kefahaman dari sudut perspektif psikologi, pengertian dalam logika, persamaan dalam kedudukan dan kepercayaan yang tidak boleh diperbetulkan, dan akhirnya kepastian dalam menggunakan untuk perbuatan awam. Maka kita akan teruskan kepada penghujahan teori struktural paradigmatik. Pelopor awal untuk teori ini adalah Charles Sanders Peirce, William James, John Dewey dan juga George Hobart Mead. Teori ini menjerumus pada paradigma ayat yang dikatakan penyataan atau pemikiran yang benar memberikan manfaat dan berfungsi pada masyarakat. Ini merupakan cara untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan manusia. Ia juga merupakan teori yang baik dan digunakan oleh Thomas Kuhn, ahli falsafah sains. Mereka menjelaskan teori ini seakan teori utama, iaitu instrumen dan nilai andaian secara metafizik yang menyeluruh untuk matriks disiplin, tetapi baik pulih dalam memastikan timbul penyelesaian teka-teki kumulatif. Bahkan dalam evolusi, matriks saintifik disiplin mengalami penyelesaian untuk memungkinkan penyelesaian teka-teki anomali yang lebih serius dapat mengganggu tempoh pendidikan sains secara normal dan sebelumnya. Menurut juga ahli filosofi Indonesia iaitu Jujun S. Suryamansuti menegaskan bahawa struktura paradigmatik ini ialah kebenaran sesuatu kenyataan yang telah diukur dengan kriteria masing-masing dan berfungsi sebagai kehidupan praktikal. Ini juga bermakna suatu penyataan ialah benar sekiranya penyataan tersebut atau akibat daripada penyataan tersebut mempunyai kegunaan praktikal dalam kehidupan manusia. Misalnya secara pragmatis, orang percaya pada agama kerana agama bersifat fungsional dalam memberikan pegangan dan aturan hidup kepada manusia. Jadi, secara umumnya, artikulasi ini dapat dilihat pada masa kini sebagai jelas dan mungkin kadang-kadang tidak
sekali lagi begitu berdepan dengan isu seperti ini, pada masa itu pengkaji secara praktikal, secara panjang kenyataannya dalam utility mempunyai kegunaan, maka pada ketika itu nyataan ini terlihat jelas. Jika dakwaan ketika ini tidak seperti ini, memandangkan hakikatnya pendekatan sains belum mewujudkan penegasan yang baru, maka pada ketika itu pernyataan tersebut ditinggalkan untuk memberikan ruang pada teori lain untuk mencari kebenarannya. Maka tersebut ialah pengujahan dia. Maka kita akan balik kepada perbandingan teori kohensi dan struktur paradigmatik, di mana ciri-ciri perbandingan dia adalah melalui teori kohensi. Satu, kebenaran berasaskan penyataan yang benar dan dilihat konsisten menghasilkan kesimpulan yang kukuh. Dua, dipercayai berkait dengan fakta dan juga pemerhatian oleh golongan individu ilmuwan dalam melakukan aktiviti penyelidikan. Ketiga, menegakkan rasionalisme dan intelektualisme dalam individu dengan mempercayai setiap benda mempunyai kesimpulannya. Keempat, kebenaran ilmiah dalam mencari ilmu dengan bantuan akal intelek individu maupun secara teknologi. Dan itu merupakan perbandingannya, maka kita akan balik untuk paradigmatik. Paradigmatik ialah kebenaran berasaskan paradigma maupun perspektif yang tertentu disetujui oleh ahli ilmuwan, mempercayai rangkaian fenomena realiti berdasarkan kelompok yang tertentu dan diterima akal oleh pemikiran masyarakat. Ketiga, menentang autorisme, intelektualisme, dan rasionalisme. Keempat, kebenaran ilmiah ialah relatif dan kebenarannya boleh berubah mengikut kegunaannya. Maka berikut adalah perbandingan mereka. Namun, dalam setiap teori ini ada yang berubah mengikut perspektif individu dan juga dia menghasilkan kelemahannya dalam setiap teori. Maka kelemahannya dalam ini akan saya tunjukkan. First, melalui teori koherensi, kelemahan pertama adalah kebenaran adalah lama dan kebenaran baru akan menunjukkan keserasian, bukan menunjukkan kebenaran. Kedua, dapat membantu mencari kebenaran tetapi bukan hakikat sebenar. Ketiga, boleh dijatuhkan dengan kitaran yang palsu. Keempat, digunakan sebagai ujian untuk mencari dan menyelidik kebenaran sesuatu. Kelima, tidak bertentangan dengan teori korespondensi tetapi saling melengkapi antara satu sama lain. Begitulah ciri-ciri kelemahan teori koherensi. Maka kita akan beralih kepada struktural paradigmatik dan kelemahannya. Maka pertama, kelemahannya adalah kebenarannya sentiasa bersifat relatif, sentiasa berhakikatkan dengan realiti dunia nyata. Kedua, mempentingkan idea untuk berguna walaupun palsu. Justru kebenaran bukanlah keutamaannya. Ketiga, kepalsuan boleh dijelmakan dengan hujah-hujah rasional, sedangkan tarikan pragmatisme adalah manfaat jangka pendek yang sengaja diada-adakan. Keempat, sentiasa berubah-ubah mengikut peredaran zaman. Kelima, ia merupakan hukum yang tidak bertulis dan meneruskan secara adat dan sentiasa digunakan asalkan mempunyai relatif dia. Begitulah akhir pentaksiran akhir untuk HNF falsafah itu dalam mengkhususkan topik perbandingan dalam teori kebenaran, koherensi, dan juga struktural paradigmatik. Maka akhir kata saya katakan, pohon sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Saya Irad ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada Dr. Nafisah binti Ilham Hussein atas bantuan yang telah Dr. curahkan dan juga ilmu yang telah Dr. curahkan kepada
saya dan juga rakan lain, dan semoga berjumpa lagi dan salam maju jaya. Sayonara.